Okey, dalam video ni saya nak cerita tentang apakah itu engineering. Engineering ni dalam bahasa Melayu panggil kejuruteraan lah. So, kejuruteraan ni dia ada 4 cabang. Dia ada 4 cabang utama, iaitu dia ada kejuruteraan awam ataupun dalam bahasa orang putih sebut kejuruteraan civil engineering. Kemudian dia ada mechanical engineering, kemudian dia ada electrical engineering dan dia ada chemical engineering. Okey. So, sebagai engineer ataupun jurutera, seseorang jurutera tu dia akan fokus kepada mereka bentuk. Okey, kemudian dia akan fokus kepada membangunkan, membuat spesifikasi, membina, memasang, menyelia kerja-kerja di tapak projek, okey, menyelia kerja-kerja pembinaan. Kemudian akan terlibat dengan kerja-kerja penyelenggaraan. Okey, kalau ada kerosakan, kena repair lah. Kena tahu apa punca kerosakan, kena selesaikan masalah. Dan membuat pemeriksaan, inspection dan macam-macam lagi lah, supaya sebuah produk ataupun sistem dapat berfungsi dengan baik dan selamat. Itu adalah tugas seorang jurutera lah. So, kita terus kepada pecahan, 4 pecahan bidang kejuruteraan tu. So, yang pertama sekali adalah kejuruteraan awam ataupun civil engineering. So, civil engineering ni dia fokus kepada bangunan-bangunan besar, bangunan-bangunan tinggi tu. Kemudian dia fokus kepada jalan raya. Dia senang cerita, civil engineering ni dia fokus kepada infrastruktur. Civil engineer juga dia fokus kepada empangan, landasan kereta api, lapangan terbang, okey, terowong, jambatan semua tu. So, sebagai jurutera awam, dia akan fokus kepada kerja-kerja mereka bentuk, memantau kerja-kerja pembinaan, membuat pemeriksaan supaya pembinaan tu dapat disiapkan, dan binaan tu kukuh lah, selamat untuk digunakan, boleh berfungsi dengan baik. Kemudian kita fokus kepada bidang kejuruteraan yang kedua, iaitu kejuruteraan electrical ataupun orang putih sebut electrical engineering lah. Okey, electrical engineering ni dia fokus kepada penjanaan kuasa, penghantaran kuasa elektrik, pengagihan sampai masuk ke dalam bangunan lah. Okey, dia electrical engineering ni dia luas. Daripada penjanaan kuasa elektrik, penghantaran kuasa elektrik sampai kepada sekecil-kecil lita mikroskopik. Contoh macam pencawang, pencawang kan. Contoh macam pylon yang tinggi tu, yang menara tinggi yang besar dekat jalan raya, kat highway tu kan. Kemudian ada stesen jana kuasa. Okey. So, benda-benda semua tu adalah di bawah kejuruteraan electrical lah. Secara amnya. Okey, kemudian kita fokus kepada bidang kejuruteraan yang ketiga, iaitu kejuruteraan mechanical. Okey. So, kejuruteraan mechanical ni dia fokus kepada mesin-mesin, jentera-jentera ataupun sistem-sistem. Contoh macam kereta lah. Kereta boleh gerak sebab dia ada enjin. So, itu adalah kejuruteraan mechanical ataupun secara spesifik dipanggil sebagai kejuruteraan automotif. Okey, kemudian piping kan, sistem pipe. So, itu pun mechanical. Tangki kan, inspection kan, pemeriksaan, design kan, contoh macam design, CAD, CAM, CAE kan, manufacturing, apa lagi, fabrication, aircon. Aircon pun di bawah disiplin kejuruteraan mechanical. Dan macam-macam lagi lah. Dia luas kan, mechanical ni sangat luas. Kemudian kita terus kepada bidang kejuruteraan yang keempat, iaitu kejuruteraan kimia ataupun dalam bahasa putih disebut chemical engineering. So, chemical engineering ni dia fokus kepada pengeluaran, pemprosesan, pengeluaran ataupun penghasilan produk-produk kimia lah. Produk-produk kimia ni macam-macam. Contoh macam ammonia, oil and gas, apa lagi gas, itu kimia lah. Okey. So, jurutera yang terlibat dengan penghasilan dekat plant petrochemical, dekat refinery plant, dekat oil and gas platform, macam-macam lagi proses lah yang terlibat dengan bahan kimia,
So itu adalah tugas jurutera kimia lah. So tugas sebagai seorang jurutera kimia adalah dia kena design, dia kena mereka bentuk, dia kena membangunkan sistem ataupun pemprosesan untuk menghasilkan produk-produk kimia. Contoh lain, pembuatan sarung tangan, kan? Sarung tangan kan, itu pun adalah kejuruteraan kimia. Okay, alright. So itu adalah 4 cabang kejuruteraan, iaitu dia ada civil, dia ada electrical, mechanical dan lastly chemical. 4 secara asasnya. Kemudian dia ada banyak pecahan lagi. Contoh macam kejuruteraan awam. Bawah kejuruteraan awam tu dia ada kejuruteraan struktur, structural engineering. Kemudian dia ada, tak silap saya, environmental engineering kan. Kemudian dia ada geotechnical. Dia ada banyak pecahan lah setiap bidang kejuruteraan tu. Kemudian di bawah kejuruteraan electrical dia banyak. Dia ada elektronik. Kemudian ada komputer engineering pun bawah kejuruteraan electrical kan. Okey. Ada high voltage, low voltage, okey. Macam-macam lagi lah. Biomedical kan. Biomedical pun antara pecahan kejuruteraan electrical. Okey. Kemudian kalau kejuruteraan mechanical, dia pun ada banyak pecahan. Contoh macam kejuruteraan automotif, fokus kepada pembuatan kenderaan. Contoh lain, kejuruteraan aerospace, aeronautik kan, yang terlibat dengan kapal terbang lah, pesawat, jet. Kemudian ada piping engineering kan, kejuruteraan pipe. Itu pun adalah cabang kejuruteraan mekanikal. Dia luas lah. Dia sangat-sangat luas. Dan kita dengar sekarang ni ACMV kan, air conditioning and mechanical ventilation, tu pun banyak juga sekarang kan yang perlukan bahagian tu. Okey, so itu mechanical. Kemudian kita pergi kepada kejuruteraan kimia ataupun chemical engineering. So pecahan kejuruteraan kimia ni, contoh macam saya lah, saya oil and gas engineering ataupun petroleum. So oil and gas ni dia duduk dekat bawah disiplin kejuruteraan kimia. Tapi kalau dekat universiti lain, ada yang meletakkan oil and gas ni dekat bawah bidang kejuruteraan mechanical. Dia bergantung. Tapi secara asasnya kejuruteraan minyak dan gas ataupun petroleum ni, dia duduk dekat bawah chemical sebab dia melibatkan pemprosesan. Dan yang lain contoh macam food processing kan, food processing, bioprocessing, itu pun adalah cabang kejuruteraan kimia. Refinery, petrochemical, apa lagi, minyak sawit kan, itu pun kejuruteraan kimia. Okay? Dan macam-macam lagi lah, pecahan, banyak lagi pecahan-pecahan kejuruteraan. Tetapi semua pecahan tu asal dia daripada keempat-empat cabang utama tu lah, iaitu civil, electrical, mechanical dan chemical. So tugas engineer, dia menggunakan kefahaman teknikal dia, konsep pemahaman dia teknikal untuk mereka bentuk lah, membangunkan, dia buat project planning, kemudian dia pastikan projek itu berjalan lancar sampai siap sesebuah binaan ataupun sistem ataupun produk. Okey, so itu saja daripada saya untuk penerangan pasal engineering ni. So moga bermanfaat lah untuk anda. Okey, jika anda ada apa-apa pertanyaan, soalan ataupun komen ataupun cadangan, boleh komen kat bawah. InsyaAllah saya akan share untuk the next video. Okey, jika anda tak subscribe lagi YouTube channel saya, boleh subscribe. Okey, itu saja. Sekian. Assalamualaikum. Bye bye.